Halo kelas, Assalamualaikum semua. Okey, semoga kita berada di hari yang ke-21 dalam lockdown bagi MCO, Movement Control Order ataupun PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Cikgu nak buat coretan sedikit tentang PLKN. Dulu cikgu ada juga join ataupun sertai program latihan khidmat negara, dan bila dalam environment keadaan MCO ni ataupun PKP ni, cikgu terfikir saat cikgu ada pengalaman di dalam PLKN ataupun National Service. Pada masa sama, shout out juga kepada rakan-rakan seperjuangan di PLKN dulu, di siri pertama ataupun di batch yang pertama, kumpulan yang pertama untuk siri ke-2008. Jadi kita tengok apa yang objektif, visi dan misi dan di sebalik ni tentang program latihan khidmat negara ni. So kita nak pengenalan kat sini. Program latihan khidmat negara adalah nama pendek dia PLKN lah, ataupun National Service. Biasanya inisiatif yang diadakan oleh pihak kerajaan bagi anak-anak muda ataupun generasi muda untuk menanamkan semangat patriotisme yang kita akan tengok objektif dia selepas ni. Dan biasanya kalau kita tengok negara-negara maju macam Korea Selatan dengan Singapura pun ada program latihan khidmat negara versi mereka sendiri, tetapi lebih panjang lagi lah. Kalau kita punya selama 3 bulan saja. Mula diorang ada bagi sort of like cadangan untuk buat setahun. Daripada setahun, diorang tukar jadi 9, 6 dan akhir sekali 3 bulan. Okay? So ini adalah inisiatif kerajaan terdahulu iaitu Barisan Nasional. Diadakan dari tahun 2002 sehingga tahun 2018 dan dibiayai sebanyak 2.37 bilion, iaitu daripada tahun 2002 sampai 2018 lah yang jumlah yang terkumpul pembiayaan bagi program latihan khidmat negara iaitu PLKN. Okey. So kita tengok objektif dia meningkatkan semangat patriotisme di kalangan generasi muda. Okey, ini adalah betul. Semakin lama kita tengok ramai yang kalau kita dalam masyarakat kita sendiri pun patriotisme, bila ada lagu negara aku tu kita buat dek je ataupun kita buat tak tahu, dan kita tidak meletakkan rasa hormat kepada lagu negaraku tersebutlah. Dan ini boleh di-counter ataupun boleh diatasi dengan program latihan khidmat negara kerana kita sort of like melentur buluh yang daripada rebusnya waktu muda lagi. Okey, memupuk perpaduan kaum serta integrasi nasional. Kita dapat juga kawan-kawan baru daripada pelbagai negeri dan membentuk perwatakan positif menerusi nilai-nilai murni, menyemarakkan semangat kesukarelaan, melahirkan generasi muda yang lebih cergas, cerdas dan penuh keyakinan diri. Okey, pelaksanaan dia, kebiasaannya ada tiga kumpulan batch dalam setahun. Jadi cikgu batch yang pertama tahun 2008, lepas habis SPM pada 2007 hujung tu, cikgu terus enroll hujung bulan Disember tu untuk program latihan khidmat negara. So 79 camp di seluruh negara, dan camp cikgu adalah camp Princess Haliza. Jadi dia dekat Sepang. Alright. Program dijalankan di camp-camp biasanya jauh dari penempatan untuk dapatkan feel. Kita sort of like macam boleh jadi macam askar kan, ada perasaan askar tu. Peserta biasanya lepasan SPM dan allowance diberi sebanyak RM300 sebulan. So kalau kita tengok dekat sini, peserta dipilih secara rawak. Ada banyaklah uri-uri yang mengatakan ada cikgu sekolah pilih dia lah dan sebagainya kan. Dan Jabatan Latihan Khidmat Negara diorang memilih peserta secara rawak, dan biasanya lepasan SPM, dan ada beberapa peserta yang terkecuali yang mungkin dia terpilih bermula tapi tengok maybe dia adalah orang kurang upaya ke, ataupun dia sedang mengandung sebab ibu yang muda yang terjebak dalam kancah kemiskinan dan sebagainya. Kalau siapa yang sihat walafiat ataupun sihat sejahtera semua tu tapi dia tak hadir, akan dihukum. Alright, sama ada kena bayar denda ataupun dipenjarakan. Kalau kita tengok apa peserta dapat, of course yang tadi cikgu cakap tadi, macam elang diberi RM300 sebulan. So diberi makanan 5 kali sehari kan. So kita ada macam makanan pagi, minum pagi, makanan terhari, minum petang, lepas tu makan malam. Oh, cikgu rasa ada 6 kot. Dan sekali macam makan like kudapan sebelum pergi tidur dan sebagainya kan. Jadi diberi pakaian sukan dan celoreng. Okey, diorang ada sediakan benda ni. Pakaian sukan kita boleh bawa balik, tapi pakaian celoreng biasa kita sort of like bagi balik selepas tamatnya program latihan khidmat negara pada hujung bulan yang ketiga. Okey, diberi nombor identiti macam nombor cikgu
C432, C tu adalah Charlie kan. So dibenarkan membawa telefon bimbit, tapi Isnin sampai Jumaat diorang ambil ataupun cikgu jurulatih akan simpan, Sabtu Ahad baru kita boleh guna pakai untuk berhubunglah dengan ahli keluarga. So kita ada beberapa modul dekat sini kan. Modul untuk latihan khidmat negara, kita ada modul fizikal, modul kenegaraan dan modul pembinaan karakter. So modul khidmat dan modul khidmat komuniti lah. Okey, modul fizikal ni adalah tough sebab dia untuk membina kemahiran dan ketahanan mental, emosi, spiritual dan fizikal bagi menjadikan peserta sebagai warga negara yang berkesan. Dapat mengeratkan perpaduan di kalangan peserta, ya, sebab bila kita enjoying ourselves, ramai-ramai semua tu kita have fun, main bola sepak ke ataupun kita bersukan bersama-sama, jadi dia mengeratkan perpaduan di kalangan peserta. So ketabahan mental bagi tujuan hidup survival, so kita ada dari kepimpinan, disiplin dalaman, keyakinan diri, kemahiran bekerja sebagai ahli atau pasukan. Okey, kemahiran menyelesaikan masalah, membuat keputusan secara individu dan dalam kumpulan. So ada pelbagai modul-modul yang mungkin kita seorang je boleh buat, mungkin kumpulan je boleh buat dan sebagainya. Alright. Melalui pengalaman dalam aktiviti-aktiviti seperti kawat, kerafutan, kawat of course sini kat sekolah dah ada buat. Jadi kita masuk kan siapa yang dah join kawat tu is just a breeze lah. Dia senang ataupun mudah bagi yang menyertainya. Kerafutan macam contohnya kita nak merebus telur, kita diorang akan bagi ada satu kuali yang boleh lipat tu, yang segi lipat tepat tu. Jadi pertolongan cemas, kita punya buat CPR dan sebagainya, okay, membaca peta, kompas, menyeberangi sungai, larian berhalangan, iaitu kita panjat dinding ke, lepas tu kita kena merangkap bawah tali besi yang kawat tu. Aktiviti menggunakan tali, litar tali tinggi dan rendah, iaitu kita main flying fox, alright. So merentas desa, okay, again ada aktiviti yang sama macam sekolah punya. TTS, tempur tanpa senjata, okay. Jadi kita akan belajar kalau kita nak lawan, kalau tak ada senjata kat tangan kita, our hands will be the weapon ataupun menjadi senjata lah. So aktiviti air dan kembara hutan dan lain-lain lagi. Jadi overall modul fizikal diperuntukkan 4 minggu di dalam dan persekitaran tapak perkemahan. Okay. So dalam kes cikgu, camp cikgu macam like belakang tu ada hutan dan sebagainya. So kita tak perlu pergi ke tempat yang jauh, jadi pergi ke belakang saja untuk membuat latihan modul fizikal ini. Dan ada jugalah larian berhalangan dengan flying fox dekat bahagian belakang tu, yang kebetulan flying fox camp tersebut adalah paling tinggi antara camp-camp yang lain. Jadi agak menebarkan lah. So kita tengok juga modul kenegaraan, memperluaskan pengetahuan tentang kenegaraan, nation building dan meningkatkan perasaan cinta serta pengorbanan kepada negara. Ini penting juga sebab kita ada cerita pasal tentang negara ini bagaimana dia berfungsi. Okay, negara ini berfungsi, dia ada 4 elemen: tanah air, kerajaan, lepas tu kita ada kedaulatan dan juga apa? Undang-undang. Okay, jadi dari situ 4 elemen ni kita pun boleh berbicara tentang negara lain. Kenapa negara tu kita tak panggil sebagai negara, ataupun ada tak kes-kes kajian yang menunjukkan benda tu adalah negara kerana dah ada 4 elemen tapi kita tak tahu pun pasal elemen-elemen yang boleh menyebabkan sesuatu tu adalah negara kan. Mungkin kita nampak, mungkin kita tak nampak dan sebagainya. Jadi kalau melalui elemen tanah air, of course dari aspek geografi, keindahan bumi, kita orang kena lukis, buat geografi negara kita, negara idaman kita macam mana dan sebagainya. Ada yang duduk bawah laut lah, atas angkasa lepas dan sebagainya kan. Dan selain pada itu juga dapat mengetahui asal usul pelbagai race ataupun etnik. So membina rasa sayang sesama etnik dan antara etnik. Jadi ini pentinglah sebab kerana kita terlalu berbeza mungkin cara hidup kita, jadi kita pun rasa awkward untuk kita bergabung dan sebagainya kan. Cikgu duduk di dalam dorm bercampur, so tak ada ni, kita just berkawan lah dalam dorm tu dan sebagainya. So elemen kerajaan pula membantu peserta memahami bagaimana negara berfungsi ataupun ditadbir dan diurus. Selain pada itu, peserta memahami kepentingan dan cara untuk mempertahankan kebebasan negara melalui elemen kedaulatan. So bila kita dah buat negara kita dalam kertas kajang tu, lepas tu kita cakap lah, okay, macam mana kita nak attack negara lain, pakai apa, unsur halus lah, unsur ketenteraan lah dan sebagainya. And then kita pun fikir balik macam mana kita nak
defend negara yang kita bina tu dan sebagainya. Jadi amat berbaloi lah untuk kita belajar benda-benda macam tu supaya kita dapat ketahui tentang bagaimana kita nak buat nak menjaga kedaulatan negara kita. Ada cerita pasal krisis ekonomi 1998 dalam kelas cikgu. So dekat situ dilaksanakan selama 3 minggu dan pelbagai kaedah digunakan seperti lawatan, simulasi, lakonan, dinamik kumpulan iaitu berbincang, menonton gambar ataupun wayang, kiranya inilah dia ada shoot project movie dan sebagainya, melukis, berdebat, berdebat pun kita ada buat juga, siapa yang betul siapa yang salah, mentafsir peristiwa, dan lain-lain lagi. So kita akan berhenti kat sini dahulu mungkin sebab dia agak panjang, cikgu split untuk 2 bahagian. So seterusnya pada bahagian kedua, stay tune for more episode dengan Cikgu Amin. Boleh komen kat bawah pengalaman kita ada di PLKN dahulu di masing-masing, dan subscribe dan ikuti juga Facebook Cikgu, dan thank you class. Kita jumpa pada PLKN bahagian yang kedua. Bye.